Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam usaha bagi menyuntik semangat untuk sentiasa mencintai dan berdamping dengan Al-Quran, kemarin diadakan program pencinta Al-Quran. Diadakan sempena musabakah membaca Al-Quran. Program berlangsung di Mahad Islam Brunei, daerah Tutong. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Turut hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama dan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Antara pengisian program bacaan Al-Quran dan bual bicara bersama Kori Jemputan dari Malaysia. Dalam bidang Al-Quran, saya pertama sekali saya pastikan anak-anak ini bukan hanya dia boleh membaca Al-Quran dengan baik, tetapi dengan harapan juga anak-anak ini dapat juga mengamalkan akhlak yang terdapat dalam Al-Quran. Untuk didikan dalam bidang Al-Quran ini bermula daripada tips yang pertama, saya sendiri harus mendalami ilmu Al-Quran itu dari sudut ilmu makhraj dan sifat huruf Al-Quran dengan baik. Sehingga sekarang saya masih lagi menuntut belajar Al-Quran lah. Jadi seperti yang kita tahu, Al-Quran ini merupakan panduan kepada kita, lagi-lagi kita ni umat Islam. Jadi Al-Quran merupakan memang sangat-sangat penting lah untuk kita amalkan. 10 peserta kohort ke-6 program Skim Pemerkasaan dan Pembangunan Keusahawanan Khas Bank Islam Brunei Darussalam BIBD SEED dan 52 pelajar program Galakan Pembelajaran Sepanjang Hayat Alaf BIBD menerima geran dan pengiktirafan semasa majlis sambutan Hari Raya Bank berkenaan. Penyampainya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi lembaga pengarah BIBD. Majlis diadakan di sebuah pusat membeli belah di Berakas. Aktiviti penyeludupan membawa banyak kesan buruk dan mengakibatkan kerugian pada negara. Oleh itu, tanggungjawab untuk memelihara kesejahteraan negara tidak hanya terletak di bahu pihak berkuasa, malah merupakan amanah bersama yang harus dipikul oleh setiap lapisan masyarakat. Perkara tersebut antara yang terkandung dalam khutbah Jumaat yang bertajuk Membenteras Penyeludupan Tanggungjawab Bersama. Khutbah juga menekankan agar penduduk negara ini bertanggungjawab dalam memelihara dan menjaga barang bersubsidi serta berganding bahu dalam mencegah aktiviti penyeludupan. Sebagai rakyat dan penduduk negara ini, kita hendaklah sentiasa memanfaatkan pemberian subsidi kerajaan yang diberikan kerana ia bertujuan bagi membantu meringankan beban rakyat negara ini. Kita hendaklah bertanggungjawab dalam memelihara dan menjaga barang bersubsidi yang diberikan oleh pihak kerajaan seperti minyak kenderaan, beras dan seumpamanya. Ingatlah, sekiranya masalah penyeludupan ini tidak dibendung atau tidak ada kesedaran sivik dalam kalangan masyarakat, maka perkara ini akan mendatangkan kesan dan impak negatif pada kemakmuran, keselamatan dan kestabilan sosioekonomi negara. Indeks harga pengguna IHP pada bulan Mac 2025 menunjukkan penurunan 0.5% berbanding bulan Mac 2024. Ia didorong oleh penurunan indeks makanan dan minuman ringan dan indeks bukan makanan. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi mengongsikan ia disebabkan oleh penurunan 0.6% bagi indeks makanan dan minuman ringan dan 0.5% bagi indeks bukan makanan.
Bagi perbandingan bulan ke bulan, IHP Mac 2025 menunjukkan penurunan 0.5% daripada Februari 2025. Ia didorong oleh penurunan bagi indeks buka makanan, manakala indeks makanan dan minuman ringan mencatatkan peningkatan 0.2%. Penurunan bagi indeks buka makanan terutamanya didorong oleh penurunan harga pakaian dan kasut dan pengangkutan, manakala peningkatan bagi indeks makanan dan minuman ringan terutamanya disumbangkan oleh sayur-sayuran dan buah-buahan. Manakala IHP pada bulan Mac 2025 menunjukkan penurunan berbanding bulan Mac 2024 disebabkan oleh penurunan bagi indeks makanan dan minuman ringan terutamanya disumbangkan oleh penurunan harga daging, khususnya harga daging ayam berikutan dengan pelaksanaan penetapan harga maksimum bermusim. Penurunan harga ikan dan makanan laut adalah disebabkan oleh penurunan harga ikan segar daripada negara-negara pembekal. Sementara itu, penurunan bagi indeks buka makanan didorong oleh penurunan harga pengangkutan, khususnya kenderaan bermotor dan tiket penerbangan, dan harga rekreasi dan kebudayaan terutamanya disumbangkan oleh pakej percutian. Laporan penuh IHP bagi bulan Mac 2025 boleh didapati di laman sesawang JPES. Majlis Perundingan Kampung Sungai Traban Kuala Belait malam tadi menganjurkan majlis sambutan Hari Raya bersama anak-anak yatim dan penduduk Kampung Sungai Traban. Majlis diadakan di Balai Raya Kampung berkenaan. Hadir Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Swee An, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan kepada 5 orang anak-anak yatim yang diraikan. Rasa kopi berkualiti dan istimewa menjadikan sebuah kafe tempatan begitu terkenal bukan sahaja dalam kalangan penggemar kopi, bahkan orang ramai. Laporannya bersama Haziq Wais bin Muhammad Khairi Nizam. Dengan menggabungkan cita rasa berkualiti dan pengalaman unik, Cafe Verve menjadi destinasi pilihan ramai. Pengalaman sebagai pengedar rasmi Dutch Colony Coffee Singapore di Borneo memberi kelebihan kepada Verve untuk menghasilkan rasa kopi istimewa melalui inovasi dan kualiti perkhidmatannya. Bagi mengekalkan rasa kopi unik, Verve menggunakan bahan-bahan berkhasiat, perisa semula jadi dan sumber bahan tempatan. The core value of our business is to bring together good coffee, good food, and good vibes to our customer. I would say one thing that makes us unique is that we try to expand and innovate to make our business more sustainable and ethical. Kesungguhan barista tempatan dalam menghasilkan rasa kopi yang unik juga antara faktor yang menjadikan kafe ini begitu istimewa. So far, over the past 8 months, I've learned a lot daripada how to you layan customer a bit more better, learning to understand coffee, to understand the taste of a coffee. Dengan inovasi dan perkhidmatan berkualiti, kafe ini berpotensi menjadi pilihan pencinta kopi dan hidangan Itali. Haziq Wais bin Muhammad Khairi Nizam untuk Berita RTV. 41 bakal haji yang mengikuti At-Taqwa Travel Tours menghadiri sesi taklima pengurusan dan penghayatan ibadah haji. Taklima berlangsung di sebuah kompleks membeli belah di Gadong. Taklima antaranya menyentuh mengenai kepentingan persiapan mental, fizikal, jasmani dan rohani bakal jemaah, perkongsian hikmah dan maklumat menunaikan fardu haji serta mengenal pasti masalah-masalah yang sering timbul semasa melaksanakan ibadah haji dan cara-cara penyelesaiannya.
Kerja-kerja pemasangan kabel akan dilaksanakan di sepanjang jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, Hala Daerah Brunei Darmada. Jabatan Kejuruteraan memaklumkan kerja-kerja pemasangan akan dilaksanakan bermula 28 April hingga 24 Jun 2025. Jalan lencongan disediakan, pengguna jambatan tersebut dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati serta mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan.